Aliran trafik mula meningkat di beberapa lebuh raya utama setakat satu tengah hari termasuk di Plaza Tol Butiran Lanjut bersama rakan setugas Diahul Hamzah di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Silakan Daul dengan laporan anda. Okey, baik. Kami dipahamkan terdapat sedikit perbezaan aliran trafik antara pukul 11 pagi sehingga pukul 1 tengah hari ini, dan anda dapat lihat di belakang saya ini ada satu paparan yang menunjukkan kawasan ini berlaku peningkatan aliran trafik. Dan untuk memperincikan lebih lanjut adalah bersama saya ialah penolong pengarah pemantauan operasi LLM Mabakil Azim Majori. Baik, Cik Azim, ceritakan sikit paparan yang dapat lihat di belakang kita ini. Okey, terima kasih pihak bernama. Saya mulakan dengan analisa yang telah pihak LLM laksanakan. Bermula daripada tinjauan trafik kami, iaitu collection data yang telah dilaksanakan oleh pihak LLM, bermula daripada mulanya waktu pengaktifan tol percuma pada 12 pagi tadi sehingga 11 pagi ini. Jika dibandingkan dengan hari semalam, berlakunya peningkatan sebanyak 29% peningkatan trafik yang melibatkan keseluruhan lebuh raya di dalam negara. Dan kemudian kita beralih kepada tinjauan trafik yang pertama di lebuh raya LPT2. Sebagai contoh, kita lihat di Plaza Tol Kuala Terengganu dilihat berlakunya peningkatan trafik dan trafik dalam keadaan padat di Tol Plaza Kuala Terengganu. Jika dilihat di kilometer 433.393 dan ekornya sambung sehingga ke paparan CCTV ini, dan secara anggarannya panjangnya trafik di sini melibatkan sebanyak 2.4 km. Dan seterusnya kita lihat di Plaza Tol Gombak di KL Karak. Okey, dapat dilihat keadaan trafik pada ketika ini. Trafik masih lagi banyak, namun keadaan trafik di Plaza Tol tu masih lagi terkawal. Okey, baik. Macam mana dengan keadaan di lebuh raya WCE? Ceritakan sikit. Okey, untuk WCE, jika dilihat sebagai contoh, di sini kami paparkan, kami sediakan dua lokasi CCTV, satunya di Setiawan. Trafik agak lengang dan tiada kepadatan trafik lah ketika ini, dan juga di Trong juga trafik kelihatan lengang pada ketika ini di kawasan WCE. Okey, baik Tuan Azim, cerita sikit nasihat pada pengguna lebuh raya lah secara umum untuk menghadapi masa lagi berbaki 1 hari setengah insentif tol percuma ni. Okey, nasihat yang ingin diberikan kepada para pengguna trafik lebuh raya, pertama sekali berkaitan dengan inisiatif kerajaan melaksanakan alternatif smart lane di lokasi-lokasi hotspot di dalam negara, iaitu pertamanya pihak kerajaan dan juga konsesi melakukan beberapa penambahbaikan. Pertamanya iaitu pemasangan papan tanda peringatan smart lane di setiap sela 500 meter. Nombor 2, pemasangan papan tanda amaran di 1 km dan 500 meter di sebelum smart lane, dan 200 meter sebelum smart lane berakhir. Nombor 3, dengan adanya green light indicator pada setiap 1 km di dalam jajaran smart lane tersebut. Nombor 4, minta pihak pengguna alert dan memberi perhatian kepada paparan VMS muada alih yang menyatakan aktif ataupun aktifnya smart lane tersebut. So perkara-perkara ini dapat membantu pengguna dalam memahami dengan lebih lanjut tentang apa itu smart lane, supaya kesempurnaan dan perjalanan pihak pengguna menjadi lebih lancar dengan adanya smart lane ini. Okey, baik. Terima kasih Cik Muhammad Hazim Majori, iaitu penolong pengarah pemantauan operasi LLM. Saya kira rakan tugas saya Nadia Zaman sudah pun bersedia dengan perkembangan di KL Sentral. Silakan Nadia Zaman.
Baik, terima kasih Daul. Saya ketika ini berada di KL Central di mana di sini menjadi hub pengangkutan awam bagi kereta api dan juga train, khususnya di ETS ini yang menjadi tumpuan warga kota yang ingin pulang ke kampung halaman sempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri, dan tidak kurang juga kepada pelancong yang ingin ke destinasi masing-masing. Dan perkembangan apa yang saya dapat kongsikan ketika ini adalah situasi di mana ketika ini warga kota sedang menunggu untuk menaiki train berikutnya yang dijadualkan, iaitu train ke Butterworth pada pukul 1.37 nanti, dan pada waktu ini kelihatan tidak ramai kerana train sudah pun bermula daripada pagi tadi ke Butterworth, ke Ipoh dan juga ke Padang Besar, dan kebanyakan daripada mereka sudah pun memulakan perjalanan pada pagi tadi, dan difahamkan train berikutnya ke Ipoh sekitar jam pukul 3.35 petang nanti. Baik, dan juga difahamkan sebenarnya warga kota sudah pun memulakan perjalanan pulang ke kampung pada hari Jumaat lalu, dan ada di antara mereka yang memilih untuk menaiki kenderaan sendiri memandangkan hari ini dan juga esok tol adalah percuma. Baik, untuk pihak KTM telah meletakkan skrin paparan di lokasi menunggu ini bagi memudahkan penumpang untuk melihat jadual pelepasan train masing-masing, dan difahamkan semua tiket ETS sempena Hari Raya Aidilfitri ini di antara 4 hingga 15 April telah pun habis dijual, iaitu sebanyak 135,000 tiket yang telah pun dibuka sejak 30 Oktober lalu, dan pihak KTMB pada mulanya menawarkan sebanyak 119,880 tiket untuk orang ramai membuat perancangan awal. KTMB turut menyediakan 6 perkhidmatan train ETS tambahan, iaitu masing-masing 2 perkhidmatan bagi laluan KL Central, Padang Besar, KL Central, KL Central, Butterworth, KL Central dan juga KL Central, Ipoh, KL Central. Jumlah keseluruhan tiket yang ditawarkan bagi perkhidmatan ETS termasuk tambahan bagi musim perayaan Aidilfitri adalah sebanyak 135,000 tiket. Dan tidak ketinggalan bagi pengguna yang pulang ke pantai timur pula, KTMB turut menyediakan 2 perjalanan train khas sempena lambaian sempena Aidilfitri ini, iaitu Express Lambaian Aidilfitri pergi dan balik yang akan beroperasi dari stesen KL Central ke stesen Tumpat dan sebaliknya. Sebanyak 952 tiket ditawarkan untuk perkhidmatan khas ini, dan kesemua tiket telah pun habis dijual. Dan sebenarnya dengan keadaan tiket habis dijual ini menunjukkan bahawa masyarakat kita menunjukkan sambutan yang cukup positif terhadap penggunaan perkhidmatan awam, dan sekaligus dapat mengurangkan sedikit sebanyak kesesakan jalan raya. Baik, bagi mereka yang pulang ke kampung ataupun ingin melancong dengan menggunakan perkhidmatan awam ETS ini, anda dinasihatkan untuk datang selewat-lewatnya 30 minit sebelum berlepas. Namun lebih baik jika datang lebih awal kerana kita tidak dapat menjangkakan keadaan kesesakan, tambah-tambah ketika perayaan Hari Raya Aidilfitri ini, dan jadual pelepasan anda boleh melihat sendiri di kaunter pertanyaan ataupun anda boleh melayari di laman sesawan KTMB. Baiklah, untuk itu setakat ini saja perkembangan saya dapat berikan di KL Central di lokasi ETS ini. Untuk itu kembali kepada rakan setugas di Wisma Bernama.